Pada yang rindukan sahabat saya Fetri Yahya, dia telah pulang ke ibu kota Kuala Lumpur ini dan akan bersama dengan kita insya-Allah nanti selepas beliau kembalilah bersama dengan kita. Okey nanti, dan itu dia sedikit berkaitan dengan jejak Rasul, antara petandalah bahawa Ramadan tu semakin hampir, dan ini antara pengisian yang paling memberi manfaat kepada kita. Kita membesar kebanyakannya dengan program Jejak Rasul ini. Dan saya sebenarnya akan disertai oleh Hani Mizati yang bekerja dari rumah ataupun bersiaran dari rumah pada ketika ini, dan kita ingin perkenalkan terlebih dahulu besar hatinya untuk saya mempunyai tetamu lah di studio akhirnya pada pagi ini, Profesor Dr. Asmadi Muhammad Naim, Naib Chancellor Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Unisia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama kami jauh Sama-sama. datang dari Kedah untuk bersama kita berbicara mengenai sejarah perkembangan Islam di Kedah. Mungkin secara permulaannya kerana kru kami Jejak Rasul selama 50 hari berkembara di seluruh negara di Malaysia ini, dalam negeri sebenarnya, antara tumpuannya adalah ke Kedah. Dan menurut perkongsian dari rakan saya Fetri mengatakan bahawa sebenarnya ada sejarah perkembangan Islam di Kedah ni. Sebagai permulaannya, Prof, mungkin boleh kongsikan antara perkara yang mungkin kita tidak tahu dan tidak membesar dengan perkara tersebut. Okey, terima kasih saudara Hanif Maswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton MHI TV3. Terima kasih kepada TV3 kerana tim Jejak Rasul kerana menjemput saya pada pagi ini. Ia berkaitan dengan sejarah Islam di negara kita pun, saudara Hanif, dan kemasukan Islam di negara kita. Kedah merupakan antara negeri yang terawal lah. Kalau kita lihat fakta sejarah, kita akan dapat lihat daripada 1136 Masihi lagi ataupun bersamaan dengan 531 Hijrah, sudah bermula sebuah kerajaan apabila Sultan telah memeluk agama Islam pada tahun tersebut. Dan kalau kita bandingkan dengan negeri-negeri lain, contohnya Kelantan pada tahun 1181 Masihi. Jadi berbeza tu 40 tahun lebih. Kemudian Melaka pada tahun 1262 Masihi. Samudra Pasai pun kalau kita lihat fakta sejarah 1267 Masihi. Terengganu 1303. Champa 1360. Jadi daripada fakta-fakta sejarah ini menunjukkan Kedah ni merupakan negeri yang terawal sebenarnya. Dan kita bandingkan jugalah dengan sebagai utara tu, Fatani dan sebagainya. Jadi walaupun begitu, ada juga pandangan yang mengatakan lebih awal lagi. Lebih kurang abad ke-9 Masihi, pada 840 Masihi dah ada kerajaan di Aceh, Perlak. Jadi kalau kita lihat jajaran geografi tadi, dia sejajar dengan Kedah. Walau bagaimanapun, dapatan sejarah yang lebih tepat mengatakan Sultan Muzaffar Shah lah yang mula-mula pada tahun 1136 Hijrah, yang disebut sebagai sebuah kerajaan Islam di negara kita ni. Jadi kalau kita lihat dalam catatan pedagang Arab, pengembara Arab, kita ada beberapa pencatat yang terkenal lah, antaranya yang disebut sebagai Ibnu Khurdadzibah. Ibnu Khurdadzibah ini nama sebenarnya Al-Qasim Ubaidullah bin Abdullah Khurdadzibah. Dia ada satu kitab antaranya Al-Masalik wal Mamalik. Begitu juga Abu Zaid As-Sirafi. Nama sebenarnya Abu Zaid Hasan bin Yazid As-Sirafi. Dia ada kitab contohnya Akhbarus Sin wal Hind, penceritaan berkaitan dengan China dan India. Jadi dalam kitab-kitab ini mencatatkan tempat-tempat yang disebut sebagai itulah sebenarnya Kedah, yang ditulis oleh penulis-penulis ini. Yang hebatnya ini tahun mereka lebih kurang 844 Masihi. 844 Masihi, dan disebut yang Ibnu Khurdadzibah tadi dia menulis kitab geografi. Dan dalam yang Abu Zaid Sirafi tadi menceritakan tentang perjalanan merentasi Muhitul Hind disebut, ataupun Lautan Hindi menuju ke China. Jadi ini sejarah awal bagaimana telah dicatatkan oleh penulis-penulis geografi Islam pada waktu itu tentang bagaimana perjalanan mereka sehingga sampai ke Semenanjung Tanah Melayu ni. Ya, baik, itu satu pengenalan yang sebenarnya kalau saya sebagai penonton pun akan teruja lah untuk mengikuti perkembangan tersebut. Dan sebenarnya kalau ada rakan setugas saya Hani Mizati bersedia untuk sama-sama dengan kita dalam sesi ataupun topik perbualan kita pada kali ini, iaitu sejarah
perkembangan Islam di Kedah. Kalau dah bersedia nanti mungkin boleh sapa saja kami. Baik, terima kasih Hanif. Ya, Hanif dapat silakan. dengarkan saya ke? Boleh, saya boleh dengar. Silakan. Okey, terima kasih Hanif. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Prof? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, mungkin sebab kita berbicara tentang kedatangan Islam di antara negeri yang terawal kan, Kedah merupakan negeri yang terawal. Jadi pastinya berikutan dengan kajian yang dilakukan dan juga pakar arkeologi juga menjumpai antara bukti-bukti yang membuktikan sebenarnya bagaimana kesan-kesan yang didapati untuk membuktikan yang negeri Kedah ni antara yang terawal menerima kedatangan Islam. Mungkin Prof boleh huraikan, boleh berkongsi dengan kami semua, apakah antara bukti yang dijumpai yang dikatakan Kedah itu antara negeri terawal menerima kedatangan Islam. Okay, terima kasih saudari Enim dan betul catatan yang kita buat apabila kita mengatakan ada dua pandangan tadi, ada mengatakan dalam sejak abad ke-9 dan ada yang mengatakan tidak selepas itu abad ke-11. Dia berdasarkan kepada beberapa penemuan dah. Contohnya antara penemuan artifak ada sekeping batu di Gunung Jerai yang tercatat perkataan nama Ibn Sirdan yang tu disebut pada tahun 829 Masihi. Jadi lebih kurang 214 Hijrah. Jadi dah dekat lagi tu 200 tahun daripada zaman Nabi SAW. Jadi 829, tetapi adakah dia menggambarkan kewujudan kerajaan Islam ataupun tidak dapat dipastikanlah. Kemudian penemuan sebuah artifak mata wang perak di Lembah Bujang. Tercatat nama Khalifah Daulah Abbasiyah Al-Mutawakkil. Tahun pemerintahan beliau 847 Masihi sehinggalah ke 860 lebih lah. Jadi kita nampak di situ bagaimana adanya mengatakan seolah lebih awal, tetapi tidak dapat dipastikan juga. Kemudian Al-Mas'udi dalam catatan dia mengatakan sebenarnya dah ada 200,000 lebih kurang orang-orang Islam Arab dan Parsi yang berpindah daripada Canton ataupun masa dulu namanya Kamfu dan yang nama sekarang dia Guangzhou di China, yang berpindah ke arah semenanjung Tanah Melayu setelah berlaku pergolakan politik lah. Dan juga ada penemuan batu nisan pada tahun 904 Masihi yang tercatat pada batu nisan tadi 904 Masihi milik Syekh Muhammad Abdul Qadir Ibn Hussein Shah di Tanjung Inggeris pada tahun 1962. Jadi ini yang menggambarkan bagaimana interaksi itu sudah ada. Cuma daripada manuskrip sejarah, contohnya dari di At-Tarikh Silsilah Negeri Kedah tadi, tetap menunjukkan bahawa Islam tadi dibawa masuk oleh seorang syekh yang disebut sebagai Syekh Abdullah Yamani. Jadi Syekh Abdullah Yamani ini dia berhasil mengislamkan Raja Kedah pada waktu itu, raja namanya Praong Mahawangsa. Dan akhirnya diislamkan, dia datang bersama 11 orang kawan-kawannya dan diberi nama sebab itu dengan nama Sultan Muzaffar Shah dan dicatat dalam sejarah pada tahun 1136 Masihi. Jadi di situ ada gelaran Zilalullahi fil ard, ataupun dikatakan sebagai bayangan atau perlindungan naungan Allah di atas muka bumi. Dia menggambarkan bahawa satu kerajaan yang diberkati. Jadi bila kerajaan diberkati mendapat naungan Allah, menggambarkan satu khalifah Islam lah pada waktu itu di negeri Kedah. Sebab itu mungkin di situlah para pengkaji sejarah merasakan di sini lebih tepat untuk kita katakan Islam mula bertapak di Kedah sebagai satu kerajaan dan sebagainya pada kurun tersebut. Dan Syekh Abdullah Yamani kadang-kadang orang keliru. Dia ada satu lagi Syekh Abdullah Arif. Dia di Aceh. Tetapi mengikut pengkaji contohnya Syekh almarhum Wan Muhammad Saghir, mereka mengatakan ini dua orang yang berbeza, bukan orang yang sama. Jadi begitulah bagaimana kita lihat Islam tu sebenarnya telah lama bertapak di negeri Kedah. Ini sangat mengujakan kami. Anim, kita tinggalkan Prof dengan soalan terakhir dari anda, silakan. Okey, Prof, mungkin sebab kita melihat kepada perkembangan Islam sendiri, pastinya ianya memberi impak sehingga sekarang bagaimana Islam itu bertapak di Kedah, seterusnya dijadikan sumbangan Kedah menjadi negeri yang terawal ini. Pastinya dalam agama kita sendiri, agama Islam ini memberikan yang tertentu. Bagaimana yang dikatakan ianya membantu institusi pengajian Islam di Kedah itu sendiri?
Prof? Mungkin Prof boleh kongsikan. Okey, berkaitan dengan institusi pendidikan di Kedah. Jadi Kedah ini keistimewaan dia mempunyai pondok-pondok yang saya kira pondok-pondok tersebut di merata Kedah dan memberi pengaruh yang cukup besar kepada masyarakat Kedah. Saya pun hampir 20 tahun di negeri Kedah, lebih daripada 20 tahun di negeri Kedah. Jadi memberi kesan yang cukup signifikan kepada masyarakat Kedah dan hubungan mereka dengan pondok, dan sebahagian di pondok tadi telah dimodernkan. Contohnya kita ada Maktab Mahmud yang kemudiannya pondok-pondok yang lama tadi dijadikan cawangan Maktab Mahmud. Begitu juga kita ada dimodernkan lagi pondok modern zakat, pondok modern zakat juga ditubuh di negeri Kedah. Dan saya lihat pihak kerajaan negeri ada kesinambungan tersebut diperjuangkan oleh kerajaan negeri daripada dulu dengan penubuhan insaniah pada waktu itu pada tahun 1995, dan selepas pada itu dinaik taraf kepada Kolej Islam Negeri menjadi Queen College University, dan selepas itu dinaik tarafkan lagi menjadi UNISYAM, Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, yang mana universiti ini merupakan universiti yang komprehensif, yang dia ada medicalnya, ada teknologi, ada hospitality dan culinary dan sebagainya. Dan gagasan kerajaan negeri Kedah membawa satu gagasan Pelan Pembangunan Negeri Kedah sehingga 2035 dan dikaitkan dengan Cordoba of Kedah. Cordoba of Kedah yang mana kita nak jadikan, kalau di pusat kemakmuran di Europe pada satu ketika Cordoba, kalau kita mengkaji sejarah Cordoba. Jadi Cordoba of Kedah jadi menjadikan pusat kemakmuran yang menjadi anchor dia, kalau diizinkan, yang menjadi anchor tunjang dia itu nanti merupakan UNISYAM. Bukan bermaksud UNISYAM ataupun Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim ini sahaja yang akan menguruskan, tetapi kita bekerjasama dengan universiti awam yang ada sekitar Kedah, dan juga pendidikan. Bukan kita menjurus pendidikan sahaja, kita akan melihat kepada sains, teknologi dan agama tadi kita gabung jalinkan, dan di situlah kita akan wujudkan pembangunan masyarakat Kedah di bawah acuan. Kita mengharapkan cetusan menggunakan kepakaran-kepakaran yang ada ini, dan satu gagasan Cordoba of Kedah dapat diwujudkan di negeri Kedah, insya-Allah. Sebenarnya sangat menarik perkembangan ini, bermula daripada antara yang terawal tamadun Islam tu sehinggalah ke sekarang. Saya kira ianya melengkapi satu progres perjalanan. Insya-Allah akan kita kongsikan lagi dalam perjalanan jejak Rasul. Anim Zati juga masih bersama dengan saya, insya-Allah nanti kita akan bawakan. Tapi terima kasih kepada Profesor Dr. Asmadi Muhammad Naim, Naib Chancellor Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ataupun UNISYAM yang sudi bersama dengan kita. Sama-sama. Datang dari Kedah ni, Nem, dari pagi tadi ni datang hadir bersama dengan kita. Maknanya bukan terima kasih banyak-banyak Prof berkongsi dengan kami. Bukan asal Kedah lah. Tapi dah bermastautin di sana. Bermastautin di Kedah cukup lama. Ya, sebab Lizijia tadi pun orang Kedah, maksudnya ni pun dari Kedah, maksud kita santuni rakan-rakan dari utara ramai kita. Orang Kedah ni. Ya, betul, ramai orang Kedah ni, Anim. Okey, nasib baik Anim orang Johor, saya orang Selangor, jadi kita samalah berasimilasi rakyat Malaysia. Kita berteriak seketika, Prof.